Selamat pagi dan salam sejahtera bersama saya Konstantin Pahlawan dalam Berita Pagi Sabah edisi Selasa 21 Julai 2020. Sektor perindustrian disasar memberikan 35% sumbangan kepada ekonomi negeri menjelang tahun 2030. Ia sejajar peranan sektor berkenaan sebagai pemacu utama pembangunan negeri yang berkesan serta bertanggungjawab membantu mentransformasikan Sabah menjadi negeri perindustrian dan maju menjelang 2030. Menteri Perdagangan dan Perindustrian Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau berkata, menyedari rintangan yang dihadapi, kementeriannya akan mengubal dasar spesifik untuk memastikan sasaran tersebut tercapai. Antaranya polisi pelaburan negeri, Pelan Induk Perindustrian Negeri, Pelan Induk Perkayuan dan Perhutanan Negeri serta Pelan Induk Minyak dan Gas. Beliau berucap demikian dalam majlis pelancaran bantuan geran RM20 juta bagi menaik taraf perusahaan mikro dan cottage di Kota Kinabalu. Mengenai bantuan tersebut, Datuk Madius berkata sebuah jawatan kuasa ditubuh bagi memastikan bantuan untuk usahawan kecil yang terjejas akibat penularan COVID-19 itu disalur secara sistematik. Jawatan kuasa itu dipengurusikan Setiausaha Tetap Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Sabah, Datuk Madaim Layapan dan dianggotai agensi kerajaan negeri yang terlibat secara langsung dalam pembangunan usahawan di negeri ini. Usahawan yang hadir dalam majlis ini menyambut baik inisiatif berkenaan kerana boleh menjadi modal pusingan untuk meneruskan perniagaan. Bantuan geran ni sangat pentinglah dan banyak membantu pengusaha kecil ni, sangat memerlukan. Akibat daripada impak COVID ni kan, pandemik ni, perniagaan banyak yang terjejas. Sangat mengalu-alukan kerana kita punya usahawan-usahawan, terutamanya wanita yang berusaha mengeluarkan produk melalui rumah, akan dapat membantu mereka ni dengan adanya peruntukan. Sambutan pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2020 bakal berlangsung pada Selasa depan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC. Penganjuran majlis diadakan selaras prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan Majlis Keselamatan Negara MKN dengan penglibatan seramai 250 orang. Bagaimanapun menurut Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Safar Untung, sambutan kali ini berbeza daripada tahun-tahun sebelumnya kerana tiada sebarang acara seperti konvoi dan kembara merdeka serta kereta berhias berikutan mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Sementara itu, orang ramai juga disaran mengibarkan jalur gemilang dan menghias premis masing-masing bagi menyemarakan semangat patriotisme. Di peringkat negeri itulah kita selaraskan dengan ada ucapan daripada Yang Amat Berhormat Tuan Menteri, dan kita juga membuat penyerahan bendera kepada ketua-ketua jabatan, dan kita juga sekali lagi akan menaikkan bendera jalur gemilang dan juga bendera negeri Sabah lah. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat jawatan kuasa induk sambutan Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2020 di Kota Kinabalu. Sebanyak 290 aduan mengenai pelbagai isu diterima Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Suhakam Negeri Sabah sehingga Julai 2020. Aduan tertinggi diterima melibatkan isu pekerjaan dan bantuan. Menurut Timbalan Ketua Pejabat Suhakam Negeri Sabah, Heflin Dino, setakat ini pihaknya berjaya menyelesaikan hampir 10% daripada keseluruhan aduan yang diterima. Dalam kes pekerjaan, sebagai contoh, kami akan berhubung dengan jabatan dan agensi yang ada. Sebagai contoh, Jabatan Tenaga Kerja JTK, dan mereka pun akan menjalankan siasatan on their side, sebab setiap isu-isu pekerjaan ini harus diteliti dengan prosedur yang sepatutnya kita ikutlah. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas rancangan Kami Baini di Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi dan Multimedia Kota Kinabalu. Selain mengadakan program turun padang bagi mendapatkan aduan daripada orang ramai, masyarakat juga boleh menyalurkan aduan melalui laman Facebook Suhakam Sabah atau terus menghubungi pejabat Suhakam Sabah.
Mayat lelaki warga emas ditemukan terapung di kawasan perairan laut berhampiran belakang bangunan Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC, Kota Kinabalu petang semalam. Ketika dihubungi RTM, Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu SCP Habibi Haji Majinji memberitahu mangsa yang berusia 78 tahun merupakan seorang nelayan. Pengecaman mangsa dibuat anak mangsa menerusi gambar dan pakaian mangsa. Menurut Habibi, keluarga mangsa membuat laporan polis kira-kira 11 pagi pada hari sama apabila mangsa yang keluar pada jam 5.30 pagi Ahad lepas untuk memanah ikan di kawasan pelabuhan Tanjung Lipat, Kota Kinabalu tidak pulang ke rumah. Mayat mangsa kemudian dihantar ke Jabatan Forensik Hospital Queen Elizabeth I, Kota Kinabalu. Kes diklasifikasi sebagai mati mengejut. Beralih kepada perkembangan COVID-19 di Sabah, tiada pertambahan kes positif baharu direkodkan semalam menjadikan jumlah keseluruhan di negeri ini kekal 382 kes. Menurut data infografik Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, kes sembuh juga tiada perubahan dan jumlah kumulatif pesakit sembuh kekal 371. Sementara 4 pesakit masih menerima rawatan di hospital pakar negeri ini, iaitu masing-masing 1 kes di Tuaran, Sandakan, Putatan dan Nabawan. Angka korban akibat COVID-19 kekal 7 kes. Sejumlah 10 kit ujian pengesanan COVID-19 bernilai RM120,000 disumbangkan Borneo Oil Berhad kepada Makmal Kesihatan Awam Kota Kinabalu yang mampu menjalankan 2,000 ujian makmal bagi mengesan virus COVID-19. Kit tersebut diserahkan Pengurus Besar Borneo Oil Berhad, Georgia Lingam, kepada Menteri Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Datuk Frankie Poon Ming Fong. Bercakap kepada pemberita selepas penyerahan kit tersebut, Datuk Frankie mengingatkan orang ramai supaya terus patuh kepada semua nasihat dan saranan yang ditekankan kerajaan. Katanya beberapa amalan perlu dijadikan kebiasaan baharu dalam kehidupan seharian. Jangan macam kasih tenang juga, take easy as if there are no cases. We have to recognise this virus still exists in our midst. In Sabah alone, Lembaga Sukan Sabah kini membuka semula kemudahan sukan di bawah seliaannya di seluruh negeri terhadap aktiviti sukan berpasukan dan sukan tempur kepada orang ramai selaras kebenaran kerajaan negeri mengenai pembukaan semula aktiviti sukan berkenaan berkuat kuasa semalam. Pengurus Besar Lembaga Sukan Sabah Terence Edward Pudin berkata, Lembaga Sukan Sabah bersedia sepenuhnya untuk membuka semua kemudahan aktiviti sukan seperti bola sepak, rugby, hoki, sepak takraw, bola keranjang, bola jaring dan sukan tempur seperti karate, pencaksilat, taekwondo, judo dan wushu. Lembaga Sukan Sabah kita hanya menyediakan SOP penggunaan kemudahan sukan itu. So SOP tentang cara latihan, cara pertandingan, cara apa itu adalah di bawah bidang kuasa Kementerian Belia Sukan bersama dengan Majlis Sukan Negeri lah. Beliau menyatakan demikian dalam temu ramah bersama RTM di Kota Kinabalu. Bagaimanapun katanya sebarang bentuk penganjuran pertandingan dan penggunaan kemudahan sukan di bawah seliaan Lembaga Sukan Sabah dibenarkan namun tanpa kehadiran penonton bagi memastikan semua SOP yang ditetapkan terus dipatuhi. Beliau turut mengingatkan orang ramai agar bersama-sama mematuhi SOP ditetapkan khususnya dalam penjagaan kemudahan sukan yang disediakan.
Wanita, apa yang paling penting dalam norma baharu? Jaga jarak, jaga jarak, jaga jarak. Mengapa? Penjarakan sosial boleh mengelakkan sentuhan antara satu sama lain. Wabak COVID-19 boleh merebak melalui titisan cecair daripada batuk, bersin ataupun nafas individu dijangkiti. Pastikan anda menjaga jarak sekurang-kurangnya 1 meter daripada individu lain. Jika membuat pembayaran di kaunter, gunakan kemudahan elektronik secara PayWave seperti kad kredit, kad debit atau e-wallet. Adakah anda tahu siapa pembawa virus COVID-19? Bersama-sama putuskan rantaian COVID-19. Jauh semeter namun kekalkan interaksi. Sekian berita pagi Sabah, budayakan norma baru, pandemik COVID-19 belum berakhir. Saya Konstantin Pahlawan, salam sejahtera.